Diam-diam, jangan kocat. Aku mau cerita sama kamu satu pendedahan yang luar biasa di parlimen hari ini. Anda ketahuilah dan kamu tahukah? Ayah, susahnya mau cakap. Ini kali pertama sejarah dalam parlimen Malaysia Blok Pembangkang menang dalam usul. Bagi yang tidak pernah tahu, Pembangkang tidak pernah menang dalam apa-apa usul di parlimen sebelum ini. Tapi ini kali pertama dalam sidang Dewan Rakyat hari ini apabila melakar sejarah luar biasa. Blok Pembangkang buat pertama kalinya menang dalam penentuan undi belah bahagi. Ikuti terus pendedahan ini. Apa sebenarnya yang mereka menang? Apa undi belah bahagi yang mereka menang tuh? Apa cerita bosku? Nah mari aku mau cerita sama kamu semua. Apa usul yang Pembangkang telah menang bergaya di parlimen hari ini. Undian dibuat mengenai usul bagi melanjutkan penguatkuasaan subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA berkaitan atau berkenan tahanan selama 28 hari tanpa perbicaraan. Nak tahu ceritanya? Terus ikuti ulasan ini. Tapi aku mau beritahu kamu sedikit. Ini sejarahnya. Hari ini telah dibuat satu undian untuk satu rang undang-undang yaitu subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan dan Keselamatan Langkah-langkah Khas 2012 SOSMA berkenan tahanan selama 28 hari tanpa perbicaraan. Nanti aku sambung kejap lagi kamu dengar ya. Kerajaan sebenarnya telah gagal dapat sokongan lanjutkan subsection SOSMA hari ini di parlimen. Usul bagi melanjutkan penguatkuasaan subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA gagal mendapat sokongan mencukupi Dewan Rakyat petang ini. Wah, ini luar biasa. Hanya 84 ahli parlimen bersetuju berbanding 86 yang tidak bersetuju dalam proses undi belah bahagi tersebut. Seramai 50 orang lagi ahli parlimen tidak hadir. Ramai juga ahli parlimen tidak hadir. Ini kalau hadir mungkin boleh menang kerajaan nih. Nanti adakah ini juga akan menjadi punca kepada kekalahan ini? 50 orang ahli parlimen tidak hadir. Pergi mana mereka? Punting kerja kah? Ataupun memang ada tugasan khas yang tak boleh dielakkan. 50 orang ahli parlimen tidak hadir. Pergi mana 50 orang nih? Ini bukan sedikit. Ini 50 orang sepatutnya hadir. Pada pendapat saya perlu hadir kerana apa yang mereka undi hari ini menentukan nasib rakyat, menentukan masa depan rakyat, menentukan hak rakyat. Kamu tahukah apa itu SOSMA? SOSMA itu adalah, nanti kita cerita sekejap lagi. Jangan kau pergi mana-mana, saya mau beritahu kamu apa itu SOSMA. Keputusan itu dimaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Ini bermakna subsection berkenan yang membenarkan seseorang suspek. Ini maksud SOSMA. SOSMA ini adalah di mana subsection yang membenarkan seseorang suspek ditahan sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan di hadapan magistrat. Tidak akan lagi berkuat kuasa selepas ia luput pada 31 Julai 2022. Lebih kurang macam tanpa bicara lah, ditahan tanpa bicara untuk siasatan lanjut. Lebih kepada soal keselamatan langkah-langkah khas ini adalah SOSMA. Jadi usul ini telah gagal, kerajaan gagal di dalam mendapat sokongan lanjutkan subsection SOSMA ini. Di mana 84 mengundi setuju dan 86 tidak setuju. Jadi majoriti 2 sahaja belah bahagi. Ini bermakna subsection berkenan tidak diteruskan. Akan luput dan luput selepas 31 Julai 2022. Tak lama lagi SOSMA tidak lagi berkuat kuasa kerana sudah luput, kecuali menurut yang dipertua Dewan Rakyat, kerajaan bagaimanapun boleh membentangkan semula usul ini pada masa mereka yakin mempunyai sokongan cukup dalam parlimen. Terdahulu,
Usul itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin sebelum dibahaskan oleh 19 orang ahli parlimen. Rupa-rupanya usul ini, usul yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu menteri berkaitan dengan rang undang-undang SOSMA ini, yaitu Hamzah Zainuddin, telah dibahaskan oleh 19 orang ahli parlimen sebelum dibuat undian. Terdahulu sidang bersedia untuk mengadakan undian secara suara. Namun, Engkorming PH Teluk Intan memohon kepada timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Ramli Muhammad Noor agar usul tersebut ditentukan secara undi belah bahagi. Itu dia punya sejarah perjalanan di Dewan Rakyat hari ini. Cadangan itu kemudian diterima selepas mendapat lebih 15 sokongan ahli parlimen. Untuk membolehkan undian belah bahagi dibuat, loceng dibunyikan 2 kali dan masa diberikan untuk ahli parlimen masuk ke dewan sebelum pintu ditutup. Jadi itu dia punya syarat. Sebelum undian dibuat, 2 kali loceng dibunyikan untuk memberikan amaran atau peringatan kepada ahli parlimen supaya masuk ke dalam dewan sebelum pintu ditutup. Semasa kiraan undi belah bahagi, Dewan Rakyat sempat kecoh seketika apabila perwakilan pembangkang tidak berpuas hati kerana terdapat ahli parlimen kerajaan yang masih masuk ke dalam dewan semasa undian sudah pun dalam proses kiraan. Ini yang aku masih bingung nih. Di mana mereka sebenarnya semasa undian ini? Mereka ada di luar bilik parlimen kah? Dalam Dewan Rakyat. Kenapa lewat masuk sudah 2 kali loceng belum masuk lagi? Itu yang menjadi kecoh di Dewan Rakyat hari ini apabila ahli parlimen sendiri lewat masuk Dewan Rakyat. Mungkin adalah masalah-masalah mereka sendiri. Tapi sebagai teladan, ini sesuatu yang tidak baiklah. Lambat-lambat masukkan, begitulah. Namun Azhar Azizan, yaitu yang di-Pertua Dewan, mengambil alih sidang daripada Ramli, memberi jaminan dia tidak akan mengambil kira undian ahli parlimen yang lewat. Tahniah kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat kerana mengambil keputusan yang bijaksana, mengikut peraturan yang betul dan telah membuat keputusan luar biasa dan mengikut peraturan dewan. Siapa yang lewat, undinya tidak diambil kira. Maka usul seperti yang ada kemukakan tadi tidak dipersetujui. Umum Azhar disambut sorakan wakil pembangkang. Jadi akhirnya pembangkang menang, tidak menyokong usul SOSMA tersebut sehingga ia akan luput pada Julai ini. Ada juga kedengaran laungan, hidup rakyat dan menteri letak jawatan daripada blok pembangkang. Siapa menteri ini? Mungkin merujuk kepada Hamzah Zainuddin. Jadi adakah dengan penolakan usul SOSMA ini, kegagalan mendapat sokongan usul OSMA ini, menteri yang berkenan yaitu Hamzah Zainuddin perlu letak jawatan? Adakah beliau harus letak jawatan kerana menunjukkan tidak ada sokongan lagi? Terpulang pada Anda, bolehlah Anda tulis dalam ruangan komen. SOSMA digagaskan untuk menyediakan, sebenarnya apa tujuan SOSMA ini dibuat adalah untuk menyediakan langkah-langkah khas berkenaan keselamatan atau kesalahan keselamatan bagi mengekalkan ketentraman awam, keselamatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ia dikuatkuasakan untuk menangani kes kesalahan keselamatan dan keganasan dan berkuat kuasa pada 22 Jun 2012 bagi menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Mungkin kamu biasa dengar dulu lah, bagi orang-orang otai, orang-orang lama biasa dengar apa itu ISA. Itu adalah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Tapi telah digantikan dengan SOSMA dan hari ini SOSMA telah ditolak dan akan luput pada bulan Julai. Apakah yang akan menggantikannya? Kita tunggulah nanti. Ataupun adakah akan mendapat undian menang lagi akan datang? Kita pun tunggu. Yang penting hari ini Malaysia melakar sejarah. Dewan Rakyat melakar sejarah apabila blok pembangkang menang dalam usul menolak
subsection Sosma. Dan dalam berita ini, kerajaan gagal dapat sokongan lanjutkan subsection Sosma. Dan di dalam Sinar Harian pula tajuknya, usul kerajaan tewas di Dewan Rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi bersama-sama lagi dalam channel ini pada masa akan datang. Kita mau tahu selepas ini apa reaksi blok kerajaan atas kekalahan ini. Nah, jadi lepas ini aku akan bacakan. Saya akan beritahu kamu apa update, apa reaksi kerajaan atas kekalahan ini. Jangan kemana-mana, lihat berita ulasan selepas ini.